Nabi jadi Rasul. Jadi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah anak siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tadi saya kata Bani Tayyim. Abdullah bin Juda'an Bani. Jadi Abdullah bin Juda'an ni macam tok-tok saudara dia lah. Jadi dia tanya Nabi. Tuan-tuan saya kena ingat hadis ni. Tuan-tuan kena ingat hadis ni. Dia tanya Nabi SAW, Ya Rasulullah, Inna ibn Juda'an fil jahiliyati yasilur rahima wa yut'imul miskina anafi'uhu dhalik. Wa ya Rasulullah, Ibnu Juda'an masa zaman jahiliyah suka sangat hubungkan silaturahim dan suka bagi orang miskin makan. Adakah itu memberi manfaat kepadanya? Bukan sikit-sikit punya bagi ni, sungguh. Nabi kata, la yanfa'uhu. Tak memberi manfaat kepadanya. Aisyah dengar cerita ni tertekan dia. La yanfa'uhu. Fa'innahu lam yaqul yawman Rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin. Kata Nabi, tak memberi manfaat padanya. Kerana tidak pernah pun suatu hari dia berkata, Wahai Tuhan, ampunlah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Maksudnya, sepemurah mana kita pun, sehebat mana kita membelanja dan melakukan kebaikan yang pada zahir orang baik, tapi jika kita tak pernah menyatakan Tuhan, ampunlah aku, tidak memberi manfaat pada kita. Sebab itu perkara yang paling besar dalam hidup ini, sentiasa memohon ampun daripada Tuhan. Sebab kita orang yang memohon ampun, kerana Tuhan itu bukan mau harta kita, Dia mau kerendahan diri kita. Harta kita hakikatnya Dia yang berikan. Dengan kurniaan dia, Dia mengkayakan sesiapa yang Dia kendaki dan mengurangkan harta sesiapa yang kendaki. Walaupun kita cakap usaha kita, tapi tidak juga dengan usaha kita, tapi dengan kurnianya. Usaha hanyalah sebab musabab. Betapa ramai orang yang jauh berusaha lebih baik pada kita, tidak kaya seperti kita mungkin, ataupun tidak lebih duit pada kita, ataupun kita usaha lebih pada orang, dia lebih pada kita, kita kurang pada dia. Yang Tuhan mahu supaya manusia merendah diri. Abdullah bin Juda'an, dia tak kata Rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin. Wahai Tuhan, ampunlah aku pada hari aku bertemu Kau. Tuhan itu pengampun. Sebab tu perkataan istighfar, nastaghfiru, aku memohon keampunan, daripada ghafara bermaksud menutup. Dia dua makna. Apabila Tuhan itu ghafur, dia tutup aib itu. Dan dia tutup daripada mengambil tindakan kepada kita pada hari kiamat. Sebab kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pada hari kiamat, Nabi kata, kita berada di depan Tuhan. Tuhan hukum hamba-hamba dia. Tuhan tanya, Fulan, engkau afa'alta dhanba kadha wa kadha? Bukan kau buat dosa ni? Hamba tu kata, Ya Rabb, ya wahai Tuhan. Ya wahai Tuhan. Semua dosa kita Tuhan sebut balik. Yang mana di dunia orang tak tahu. Pada hari kiamat Tuhan sebut. Sehingga hamba tu rasa, habislah aku. Kemudian Allah menyatakan kepadanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan selain, Allah menyatakan, Qad satartuha alaika fid dunya. Qad satartuha alaiha fid dunya wa ana aghfiruha hadzal yaum. Aku telah tutup dosa ini. Qad satartuha laka fid dunya. Aku telah tutup dosa ini di dunia dulu. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan pada hari ini aku ampunkan kau. Bila kita dosa banyak, kita tak mahu orang tahu. Dan tidak ada kita yang tak ada dosa. Semua. Tapi kalau Tuhan telah kita minta ampun dan Tuhan telah tutup,
Tuhan buka, tanya kita pada hari kiamat, bukan kau buat begini? Iya Rabb, ya. Kita takut. Tapi kita dah minta ampun. Tuhan kata, qad satartuha alaika fid dunya. Aku dah tutup benda ni di dunia dulu. Wa ana aghfiruha lakal yawm. Hari ni aku tutup dah. Maka kita pun minta supaya Tuhan, seperti mana dia menutup dosa kita di dunia, dia menutup dosa kita di akhirat. Seperti mana kita tak mau dia tutup di dunia, dia ampun kita di akhirat. Seperti mana dia tidak ambil tindakan kita di akhirat, dia juga menutup dosa kita di dunia. Wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami memohon perlindungan dengan Allah daripada kejahatan diri kami sendiri. Ni siapa yang cakap ni? Apabila kita nak mula ceramah, kita cakap lah. Tapi oleh kerana tiap hari duk ceramah, duk cakap, saya tak ingat apa yang kita cakap. Tak perasan cakap. Saya cakap diri saya lah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Minta lindung dengan Allah daripada kejahatan diri kita. Syururi anfus, kejahatan nafas kita. Riak, sombong, ada hasrat yang lain yang tak elok, ya orang tak. Syurur, nafas. Nak menunjuk ke orang, ada niat macam mana, ceramah-ceramah ni boleh buat duit sikit. Kan? Macam mana nak buat bisnes dengan ceramah ni. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Daripada kejahatan-kejahatan amalan kami. Syururi anfusina yang dalam. Wa min sayyiati a'malina, daripada kejahatan amalan-amalan kami yang zahir. Sebab tu tuan-tuan, baca ni sebelum nak berucap. Sebelum nak berucap kat suami supaya dia tak marah. Kemudian Nabi kesambung. Man yahdihillah fala mudhillalah. Sesiapa yang Allah beri petunjuk, tunjukkan dia, fala mudhillalah, maka dia tak akan sesat. Tuan-tuan, kita ni, Aisyah, orang tanya Aisyah, bi ayyi syai' kana yaftatihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatah, atau yaftatihu an-nabiy salatah. Nabi ni dia buka semayang dengan apa? Kan kita bangun tengah malam sebelum subuh ataupun kita tahajud, Nabi bangun, Nabi mula dengan apa dia punya bacaan tu? Apa bacaan Nabi mula? Maksudnya yaftatihu ni Allahu Akbar. Kemudian apa benda yang pertama Nabi baca? Kata Aisyah, benda yang pertama Nabi baca, masa solat tahajud, Allahumma ya Rabb Jibril wa Mikail, wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma Rabb Jibril, ya Allah, Tuhan Jibril, wa Mikail, Tuhan Mikail, malaikat yang mentadbir, disuruh mentadbir urusan rezeki, hujan, pertumbuh-tumbuhan. Wa Israfil, malaikat mentiup apa? Sangkakala. Fatiras samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang ghaib dan syahadah, yang nyata. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau menghukum di kalangan hamba-hambamu dalam apa perkara yang mereka berselisih pendapat mengenainya.
ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Tunjuklah aku dengan apa yang mereka selisihkan itu dengan kebenaran, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau menunjukkan sesiapa yang engkau kendaki kepada jalan yang lurus. Tuan-tuan, itu Nabi. Ini kan kita 1400 tahun. Mari dengar kuliah ni, orang ni cakap macam ni. Dengar ustaz tu kata macam ni. Dengar yang ni kata macam lain pula. Kami ni pening. Siapa yang berada di atas jalan yang betul? Kita tak penting dia ustaz tu betul ataupun ustaz tu betul, tak penting. Kita penting kita betul. Betul tak? Kau punya hal, kau punya hal. Tapi kita ni, mendengar Mufti Perlis dia kata macam tu, tapi dengar lain dia pun kata macam lain pula. Misal, contohlah kan. Tak mesti dia betul ikut Mufti, tak semesti. Berapa banyak orang yang lebih hebat jawatannya, tetapi lebih sesat daripada itu. Susah kita mengadulah kat macam mana ustaz pening. Sebelum mengadu pada orang, mengadu pada Rabbul Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Tahajud, agama bukan mari-mari dengar-dengar kuliah ceramah, lepas tu balik seronok-seronok tengok-tengok YouTube saja. Tak. Agama adalah amalan kita sendiri. Tidak semesti orang yang bercakap tu lebih baik daripada orang yang mendengar. Mungkin orang yang mendengar jauh lebih mulia di sisi Tuhan daripada yang menyampaikan ajaran itu. Sebab tu bangun, Allahu Akbar. Allahumma ya Rabbi Jibril. Minta supaya Allah memberi petunjuk kepada kita. Kerana man yahdihillah fala mudhillalah. Sesiapa yang Allah bagi petunjuk, tidak ada orang yang dapat menyesatkannya. Walaupun orang kata hang sesat. Kalau Allah bagi petunjuk kepada dia, tidak ada siapa yang dapat menyesatkannya dan menghukum dia sebagai sesat. Dan hidayah ialah perkara yang paling kita perlukan dalam hidup ni. Sebab tu hari-hari kita ulang sehingga kita pun tak ingat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan tahu Islam saja benar, tapi untuk kita hidup di atas kebenaran itu. Apa ramai orang yang membaca qala Allah, qala Rasulullah, tapi dia tidak memilih jalan yang benar. Apabila bertembung dengan kepentingannya, dia mendahulukan kepentingannya melebihi daripada kebenaran yang dia tahu. Agama. Tuhan menyuruh kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baitihi qad illa rafa'a tarfahu ila as-sama'. Nabi tidak pernah keluar daripada rumahnya melainkan dia angkat mata dia ke langit. Kemudian berkata, Allahumma inni a'udzubika min an adhill aw udall aw azil aw uzal aw adlim aw udlam aw ajhil aw ujhal alayya aw yujhal alayya. Allahumma inni a'udzubika min an adhill aw udall. Ya Allah, aku minta daripadamu jauh daripadamu. Aku minta daripadamu jauh daripada aku ini menyesatkan atau disesatkan. Wa an azil au uzal, aku digelincirkan, tergelincir aku ataupun digelincirkan. Wa an azlim au uzlam, daripada aku ini zalim atau dizalimi. Wa an ajhil au yujhal alayya, daripada aku bodoh ataupun aku diperbodohkan. Bila kita keluar dari rumah kita, kerana banyak khabar dan berita, perkara yang kita dengar, sehingga kita tidak tahu siapa lagi berada atas kebenaran. Maka sebab itu, hidup kita hari-hari memohon yang wa man yahdillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Siapa yang Allah sesatkan dia,
Tidak ada orang yang dapat memberi petunjuk kepada. Tidak ada petunjuk. Hadi itu isim fa'il. Tidak ada orang yang boleh menjadi petunjuk kepada dia. Kalau Allah sesatkan, dia pergilah mana pun. Pergi mengajilah 10 PhD pun, pergi ambillah 10 gerakan pun, belilah 10 serban pun. Kalau Allah telah sesat, tidak ada orang yang dapat bagi petunjuk dia. Tetapi Allah itu memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki. Tapi dia tidak zalim. Dia memberi petunjuk kepada orang yang inginkan petunjuk. Dan dia menyesatkan kepada orang yang deserve, layak untuk disesatkan. Maka jangan kita bertanya, kesian Tuhan sesatkan dia. Nak buat macam mana? Tuhan yang sesatkan dia, bukan dia nak sesat. Tuhan Maha tahu dia layak untuk menjadi sesat. Kemudian Nabi SAW menyebut, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Trimat kata macam tadi, a'in alayya kalimatika haula. Ulang balik kalimat itu. Nabi ulang berapa kali? 3 kali. Kata laqad sami'tu qaulal kahana. Aku dah dengar tukang tilik. Tukang tilik ni dalam Arab ni kahin dia panggil. Kita pergi jumpa ke dia, dia bagi tahu. Macam tuan-tuan pergi tukang tilik lah. Ni saya ni nak menikah, bukan tuan-tuan lah kan. Kalau orang pergi kat tukang tilik, ni nak menikah ni, nama ni dengan nama ni sesuai tak? Dia tengok, ni tak sesuai ni, masa depan nanti bercerai. Tu kahin. Kahin. Didatangi kahin ni termasuk di dalam mengkufuri ajaran Nabi SAW. Datang tukang sihir. Kadang-kadang benda ni, memang dia orang ni kadang-kadang ada maklumat yang macam betul sikit sebab syaitan. Syaitan curi maklumat. Dia curi maklumat lah, sebab tu kita pergi jumpa dia, dia tipu kita. Oh, kita datang, dia tengok kita. Ni orang baling kan? Kita pandai. Macam mana dia boleh tahu? Hebat-hebat. Bukan rumah duduk dekat dengan belakang masjid. Hebat Tok Bomo ni, kita. Dia curi maklumat. Sama ada dia suruh si anak dia belalang tu pergi ambil maklumat ataupun dia suruh jin dia yang pergi mencuri maklumat, lalu dia ambil 2-3 maklumat kita, lalu kita pun kagum dengan dia. Bila kita kagum, last sekali yang lain dia tipu apa pun semua boleh. Jin. Macam jin bagi siapa 2-3 hari ni pergi hilang kat bukit mana. Jin lah. Zaman Sidina Umar ada kes. Ada orang dia ditangkap oleh jin. Sehingga berapa lama sehingga dia melihat pertarungan di kalangan jin. Berapa tahun kemudian baru dia dikeluarkan oleh jin. Dia masuklah. Orang Melayu suka cerita jin-jin ni sampai pukul 12 malam pun tak apa. Dia kata, aku telah mendengar qaulal kahana. Aku telah mendengar perkataan kahana. Wa qaulus sahara, tukang ahli sihir. Sihir ni dia dia tipu mata kita. Wa qaulus syu'ara, perkataan syu'ara. Fama sami'tu mithla kalimatika haula. Aku tak pernah dengar macam kalimat kau ini. Laqad balagna qamusul bahr, telah sampai kepada qamusul bahr, dan sebagai riwayat na'usud bahr, qamusul bahr telah sampai kepada kemuncak lautan kalimat yang hebat. Maksud di mana sahaja orang tu kalaupun duduk di tengah lautan dengar kalimat ini tercapai. Sebagai itu mungkin maksudnya, ataupun telah menggarap semua maksud kalimat. Fahad yadaka ubayyu'uka 'alal Islam, beri tanganmu untuk aku berbaiat engkau dengan Islam. Dengan hanya Nabi baca ni saja, masuk Islam dia. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya aku menyaksikan bahawa tidak ada ilah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Faqala fabaya'ahu, maka dia pun membai'ah dengan Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya masa dia bai'ah, hina aslam, masa dia Islam, wa ala qaumik, kau tolong wakil kaum kau sekali ke? Maksud pasal Arab ni macam ni. Kalau bos masuk, yang lain semua ikut. Bosku.
Tapi kalau bosku masuk dalam, aku tak tahulah masuk ke tak. Itu. Arab ni dia ada apa? Kalau dia ketua kaum dia berani, dia confident. Dia tahu kalau dia apa akan ikut dia. Kadang-kadang dia ada positif dan negatif juga tu. Kadang-kadang positifnya kalau ikut yang baik lah. Negatifnya kalau ikut yang tak baik. Dia tahu fahal ana illa min ghuzayyati in rawaitu wa in tarshudu ghuzayyati arshudu dalam syair mereka. Aku daripada kaumku saja. Jika sesat aku rela sesat. Jika dia dapat petunjuk aku rela dapat petunjuk. Ni fanatik. Aku tak kira, aku game parti aku. Apa nak jadi pun tak apa. Dulu dia kata macam lain, hari ini dia macam lain pun okey. Dulu manifesto macam lain, kemudian tukar macam lain pun okey. Okey. Dia kata, Nabi tanya, wa ala qaumik, untuk kaummu sekali. Qala wa ala qaumi, aku bai'ah untuk kaumku sekali. Maksud aku wakil kaum. Aku tahulah, aku balik ni, aku bagi tahu dia orang akan ikutlah masuk Islam. Dia dah. Fa ba'atha Rasulullah, kemudian dia kata, fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan famarru biqaumi. Pada satu ketika Nabi telah hantar satu pasukan tentera lalu kepada kaum dia. Kaum siapa? Dhimat al-Azdi. Faqala sahibus sariyah lil jaish, maka ketua jaish tentera tu kata, hal asabtum min haula'i syai'an, adakah kamu dah ambil sesuatu daripada kampung ni? Dia ingat kampung musuh. Faqala rajulun minal qaum asabtu minhum mitrah atau asabtu minhum mitharah, aku dapat ambil tempat bekas air basuh ni, basuh tangan, basuh wuduk tu, basuh air, dia panggil tempat tak air. Asabtu minhum mitharah, aku dah ambil bekas tu. Kan tentera ramai-ramai, dia tengok kampung musuh, dia ambil. Faqala rudduha fa innaha ulai qaumud dhimat, kata ada bagi balik, itu kaum dhimat. Hormat, itu dia janji dengan Nabi tu. Tapi yang nak ceritanya, apa yang saya nak cerita ialah daripada hadis ini bahawasanya Nabi SAW Dhimat ni masuk Islam kerana mendengar Nabi SAW dengan ungkapan-ungkapan ni. Saya nak sebut sebelum buka sesi soal jawab, tuan-tuan,